Okey, kita sambung lagi untuk matematik tingkatan 5. Okey, tajuk yang kelima iaitu taburan kebarangkalian. Okey, awak tengok muka surat 143. Okey, kita nak belajar apa hari ni? Okey, pemboleh ubah rawak diskrit dan pemboleh ubah rawak selanjar. Apa beza diskrit dengan selanjar? Ali apa masuk? Faham ke tak ni? Okey. Okey, tolong kalau boleh lepas ni tolong masuk tepat pada masanya. Kalau awak masuk lambat, ambil tak masuklah bahasa kasar dia. Okey, sebab confirm tak faham. Okey. Okey tuan tak apalah. Lepas ni masuk awal. Okey, tengok Apa beza pemboleh ubah rawak dengan diskrit? Okey, senang je. Kalau pemboleh ubah diskrit, dia adalah satu benda yang kita boleh kira, integer. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Okey, faham tak ni? Itu diskrit. Boleh ikut tak? Contoh dia apa? Contoh dadu tadi. Kita baling sebiji dadu yang adil. So, kemungkinan dia adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, faham tak? Faham tak maksud diskrit? Faham. Okay. Ataupun dalam bahasa buku dia. Okey, pemboleh ubah rawak yang mempunyai bilangan nilai yang boleh dibilang dan selalu dalam bentuk sifar dan integer positif. Okey, senang cerita yang boleh dikira lah. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3. Okey, dia tak ada puluhan, tak ada pecahan. Okey, berbanding dengan pemboleh ubah rawak selanjar. Apa maksud selanjar? Selanjar ni adalah contoh dia 1.3, 1.4, 1.5 macam masa tadi, senang cerita. Okey, macam masa tadi. Okey, dia boleh berada dalam julat dia. Contoh dia daripada 5 minit sampai 1 minit. Dia boleh 1.1 minit, 1.8 minit, 2.3 minit dan seterusnya. Faham tak tu? Faham tak? Itu dia panggil pemboleh ubah rawak selanjar. Faham tak? Ataupun bahasa buku dia, pemboleh ubah rawak yang bukan dalam bentuk integer dan nilainya berada dalam suatu selang kelas. Okey, faham tak apa beza diskrit dan selanjar? Faham. Okey, diskrit tadi apa? Yang boleh boleh dibilang. Ataupun bentuk integer. Okey, bulat lah senang cerita. Okey, kalau selanjar dalam bentuk dalam bentuk bulat. bulat. Bulat ni berapa sampai berapa? Faham tak ni? Faham tak faham? Okey, contoh. Okey, jika X mewakili pemboleh ubah rawak diskrit yang boleh kira maka kesalahan yang mungkin ni lah dia. AR adalah 0, 1, 2, 3 dan sebagainya. Contoh. Okey, jika pemboleh ubah rawak selanjar pula. Okey, diwakili oleh Y, maka kesalahan yang mungkin okey, Y adalah contoh dia Y adalah tinggi murid dalam sentimeter. So Y kurang atau sama dengan B, lebih besar atau sama dengan A. Contohnya kita ambil murid sekarang ni 1.5 meter sampai 1.8 meter. Mungkin ada yang 1.53, ada 1.72, ada 1.56, 1.67. So dalam range ataupun dalam bulat yang diberi. Faham tak ni? Faham tak apa beza diskrit dengan selanjar? Faham, cikgu. Okay, apa dia diskrit tadi? Nilai yang boleh dibilang. Yang senang faham. Yang boleh dalam nombor bulat lah senang cerita. Nombor bulat yang awak faham. Nombor bulat 1, 2, 3, 4, 5. Kalau selanjar? Julat. Julat. Okey, 1.3, 1.4 dan sebagainya. Okey, tengok contoh 2 di muka surat apa ni? Contoh 2. 144. Okey, 144. Okey, kita baca yang sama soalan dia. Senang je. Awak fikir secara logik je. Jangan fikir susah. Sebab dia tak ada algebra sangat. Dia tak ada algebra lah senang kita. So, antara tajuk yang boleh skor 10 markah. So, pastikan hari Sabtu ni masuk online kita tepat pada pukul 8.
Okey, nak cantik 10 minit sebelum 7.50 dah ada dalam Telegram yang kita bagi, dalam grup yang kita bagi nanti. Okey. Okey, dalam Zoom nanti ya. Faham tak ni? Okey, kita akan bincangkan secara detail lagi berkenaan dengan taburan kawan kalian. Okey, tengok contoh nombor 2. Tuliskan semua kesudahan yang mungkin dalam bentuk tata tanda set. Dia nak tata tanda set gelap pula. Sorry. Nampak. Okey, tata tanda set bagi setiap peristiwa berikut. Tentukan sama ada peristiwa tersebut adalah pemboleh ubah diskrit atau pemboleh ubah rawak selanjar. Okey, pemboleh ubah rawak selanjar ataupun diskrit. Okey. Okey, tengok contoh 2A. Sebiji dadu. Dia ambil dadu ya. Sebiji dadu adil. Ini nampak macam dah boleh bayangkan SPM keluar apa? Faham tak? Okey, awak khatamkan. Habiskan semula soalan Google. Sebiji dadu adil dilambung sebanyak 3 kali. Okay, 3 kali Alright. Diberi X ialah pemboleh ubah rawak yang mewakili bilangan kali mendapat nombor 4. So apa dia? Apa dia? Berapa kali dapat nombor 4? Mungkin berapa kali dapat nombor 4? Mungkin 3 kali. Start daripada Kosong. awak baling, mungkin tak dapat nombor 4. 3 kali baling. Ada tak kemungkinan dapat nombor 4? Ada. Ada tak? Kalau awak baling, ada tak kemungkinan dapat nombor 4? Ada. Ada. Ada tak? Ada. Ada. Okay? Ada. Ada. Kali tu agak berapa kali awak dapat nombor 4? 3 lah. Mungkin 3 kali kali pun lah. dapat nombor 4. Jadi mungkin awak tak dapat nombor 4 langsung. Mungkin awak dapat sekali je nombor 4. Mungkin awak dapat 2 kali nombor 4. Atau mungkin awak dapat 3 nombor 4. Faham tak ni? Awak lambung sekali, mungkin awak tak dapat langsung nombor 4. Awak lambung lagi 3 kali tu, mungkin sekali je awak dapat nombor 4. Awak lambung lagi, mungkin 2 kali je awak nombor 4. Awak lambung lagi, mungkin 3 awak dapat nombor 4. Faham tak ni? Faham cikgu. Faham senang kan? So dia nak berapa kali dapat nombor 4. Senang je. So kena faham ni. Okey, B pula. Okay, kita tukar warna hijau. Jangan toning. Alright. Dia kata X ialah pemboleh ubah rawak. Dia tak sebut diskrit ke selanjar. Yang mewakili masa yang diambil. Kalau masa dia apa? Diskrit ke selanjar? Selanjar. Selanjar sebab ada perpuluhan kan. Oleh seorang murid menunggu bas. Okey, di sebuah perancangan bas. Julat masa yang diambil oleh seorang murid antara 5 hingga 55 minit. So maksud dia apa? X maksimum 55 minit, minimum 5 minit. Dah siap. Itu je lah. Faham tak ni? Faham cikgu. Mungkin masa dia 5.1 minit. Mungkin masa dia 5.2 minit. Mungkin masa dia 6 minit. 6.8 minit. Mungkin masa dia 50.3 minit. Itu sebab kita bagi range julat. So jawapannya adalah X lebih besar dan sama dengan 5. Lebih kecil dan sama dengan 5/5 minit. Betul lah jawapannya. So tulislah X adalah masa dalam minit. Peristiwa ini adalah pemboleh ubah selanjar. Kerana nilai pemboleh ubah berada dalam selang masa antara 5 minit hingga 55 minit. Banding A tadi jawapan dia, kita dapat 0,123 kerana peristiwa ini adalah pemboleh ubah rawak diskrit. Kerana nilai pemboleh ubah rawak yang diberi boleh dibilang. Kan? Faham tak ni? So kalau boleh dibilang adalah diskrit. Kalau tak boleh dibilang, ada perpuluhan dan sebagainya, dia adalah selanjar. Faham tak? Boleh ikut so saya nak buat latihan kendiri 5.2 di muka surat 144. Saya buat nombor 1 A, B, C ni. Buat sekarang. Ini saya stop dulu recording.